untuk peringkat ni ya, nampak kerja saya tu ya, kerja ada 10 komponen yang kita terima lah peringkat awal ni. Maknanya lebih daripada satu ni, ada 10 komponen agent value. Dengan sumbangan sebanyak 80%. Tinggilah sumbangan dia. Maknanya 10 kontrak ni memberi sumbangan sebanyak 80%. Varian dia. Maknanya yang lain tu saya ingat ada berapa kontrak. Jadi yang baki tu sebanyak baik maknanya baki tu bakilah. Ini 80 tu 10 kontrak memberi sumbangan 80%. Jadi ada baki yang lain ni, ini bawah ni kontrak lain tu hanya sikit je 12 apa dalam 20% je. Jadi itu kita buang lah. Maknanya kontrak 10 ke bawah ni memang kita buang, kita ambil yang atas. Tapi ada prosedur lagi ya. Kita ada prosedur lain untuk kita nak tengok kontrak mana yang kita nak pilih ya. Tapi dalam banyak-banyak 10 ni kita tengok agent apa ni, extraction sum of square loading ya, loading ni tengok ada 2 je yang lebih 5. Kalau ikut cua lah, ada 5. Yang lebih 5 ni dia punya variant ni, percent of variant yang lebih 5 ni ada 2 je. Daripada banyak-banyak 10 tadi, daripada 20, daripada banyak tu 10 je yang kita terima lah. Kalau kita tengok agent value ni kan, mana sumbangan 80%. Daripada 10 tu kita ambil 2 je. Kenapa 2? Sebab nilai variant yang dia lebih daripada 5. Yang lain tu bawah 5 kita tak ambil. Kita bukan kriteria dia lah. Maknanya 2 saja konstruk yang kita akan proceed untuk ujian-ujian seterusnya. Jadi dapat faham lah rakan-rakan semua faham ya rakan ya? Ini waktu dah tengah hari sikit. Ya, minggu ni ramai balik kampung agaknya raya ya. Sebab apa kita dah buka apa sepadan negeri ya, jadi ramai balik semalam pun dah ramai balik lah, cikgu-cikgu sekolah cuti lagi, kita IPG masih bekerja. Saya pun nak balik jugalah kampung, ingat cadang ya. Baik, okey, 2-3 hari lagi kita baik, okey. Terusnya kita pergi kepada tadi, mana 2 je. 2 saja kita ambil. Baik, jadi untuk tu kita pergi kita boleh buktikan lah kenapa 2 tadi. Kalau kita tengok script plot. Plot ke plot? Script plot script plot okey, script plot. Baik, script plot ni tengok. Kalau kita nak tengok ni menjunam. Ada 2 junaman. 1, 2. Yang data ni kita tak ambil kira. Jadi betul lah, maknanya kita ambil 2 lah. Dalam tadi jadual tu kita dah tentukan 2 kan. Lebih daripada 5 nilai varian 5% ke atas tu ada 2 kan. Construct. Ada script plot pun dia dapat tunjukkan. Dapat buktikan lah juga. Sebagai membuktikan lah. Ni construct pertama tadi. Ni construct kedua. Yang ni dah landai kita tak anggap construct. Constructnya ada 61. Daripada tadi 61, mana 10 yang kita terima. Daripada 10 tu akhirnya kita ambil 2 je yang kita pertimbangkan. Tapi sebenarnya dalam kajian ni sebenarnya dia ada 4 konstruk kan, dia ada 4 konstruk sebenarnya kajian ni. Kajian ni berkaitan dengan amalan keselamatan lah. Jadi ada 4 konstruk. Jadi 4 konstruk sebenarnya. Jadi 4 konstruk tu jadi 2. Kalau dalam instrumen ni dia ada 4 konstruk. Tapi bila kita jalankan factor-analysis jadi 2 lah. Konstruk pun dikurangkan, item pun dikurangkan. Baik, itu pentingnya factor-analysis ya. Tapi kita bila tunjukkan dalam SPSS tu dia tengok ada banyak konstruk kan. Tapi dalam instrumen tu ada 4 yang kita bagi kepada responden. Bila kita tengok dalam data tu ada banyak kan, nampak banyak kan. Itu sebab data tu analyze kan. Tapi akhirnya dia 2. Ya betul lah ni kan. Jadi betul lah. Jadi dulu sebenarnya pengalaman saya lah, saya buat PhD dulu kan. Saya sebelum ni saya tak percaya kajian ni. Saya tak percaya kajian ni tak betul lah. Dulu saya cakap kan sebelum saya buat PhD ni, kajian banyak lah tak betul. Bukan saintifik lah, saya tak faham lah kan. Saya macam tak percaya. Tapi bila saya buat PhD ni, saya buat SPSS ni, saya tengok pattern analysis dan sebagainya, normality data apa semua. Saya kagum lah dengan ciptaan Tuhan apa yang manusia buat ni, mengukur manusia. Jadi sebenarnya kalau kita buat kajian tu memang betul-betul telus, memang dari aspek tadi kan, kesahan tadi tu,
Nanti kita pergi ke Pulau kita akan dapat dapatan tu memang menarik lah. Memang kita rasa macam begitu hebatnya, hebatnya ilmu dunia ni. Macam orang belajar sains lah kan, sains biologi, lagi banyak dia belajar ilmu fizik, lagi dia dekat kepada kepada Maha Kuasa lah. Begitu. Ini sains lah ni, matematik, SPSS. Baik, okey, kita tak mau cakap banyak. Okey, lepas kita dapat 2 tadi, kita kena putar. Ni step yang terakhir, kena putar. Kena putar konstruk berkenaan, menggunakan kaedah Varimax, kaedah Varimax untuk melihat apa bentuk 2 dimensi ke 3 dimensi lah. Kita putar dia punya data 2 variable yang kita pilih tu, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah untuk nak melihat lagi kesahan, kecanggihan. Kita kena bersihkan lagi ni. Itu dah tidak bersih dah. Tadi tu item kita dah pilih dah, konstruk dah pilih dah. Lepas tu kita kena, konstruk dah 2, konstruk tu kita dah dapat 2, kita kena pilih lagi item lagi. Step yang ke akhir ni. Mana ni step yang terakhir ni ialah pemutaran faktor. Kita gunakan pemutaran Varimax. Ya. Baik, ini bila kita dapat tu, dia ada 2 putaran. Pertama lah komponen metrik. Macam ni. Sekarang dia ada 2 komponen, 1 dan 2 lah. Kan? Sebab tadi kita dah decide 2 dalam apa tadi kita decide 2. Jadi 2. Ya, 2 komponen. 1 komponen 2. Ini item dia. Item ni banyak yang 4 dimensi tadi bercampur-campur lah kan. Dalam komponen 1 ni campur-campur 4 dimensi ni, item dia berbagai. Ni pun ni kan. Tapi dalam komponen metrik ni belum clear lagi. Belum clear lagi sebab komponen metrik ni dia belum lagi putar lagi. Data tu belum diputar lagi. Kan? Belum diputar-putar, nak tengok lagi diputar-putar 2-3 dimensi lagi. Jadi putaran yang dibuat ialah kita gunakan rotated component metric. Mana kita dah putar lah, kita dah jelas dah. Baik, jadi di situ kita akan dapat ni rotated component metric. Kita tengok ya. Tengok ni. Mana atom ni, kerja saya dah nampak kan ya. Okey, ini atom ni konstruk 1, konstruk 2. Atom ni kita terima masuk dalam konstruk 1. Yang ni dua-dua ada ni. Konstruk 1, 2 ni kita potong dua-dua, kita delete. Tak mau sebab dia bertindih. Yang bertindih kita buang. Yang ni masuk konstruk kedua. Yang ni terpotong. Yang ni masuk, sorry, ni konstruk pertama. Okey, yang atas konstruk pertama, konstruk 1. Yang ni kita potong, tak mau masuk 1 ke 2, komponen 1 ke 2. Yang ni kita masuk komponen 1. Yang ni kita potong. Tak mau sebab dia bertindih, yang bertindih kita potong. Ni masuk kotak 1. Yang ni kita potong belaka yang bertindih. Yang ni masuk kotak 1, yang ni potong. Tak mau. Yang ni masuk 1. Kemudian yang bawah ni semua ada dua-dua bertindih ni kita potong belaka. Baik. Jadi ini yang ni pun sama bertindih kita potong. Ni masuk kotak 1, yang ni kita bertindih potong. Ni masuk kotak kedua pula. Yang ni kita potong semua bertindih. Begitulah kita nak buat. Akhirnya kita dapat ni. Konstruk 1 ada 14 item je. Konstruk 2 ada 13 item je. Daripada tadi konstruk ada 4, jadi berapa? Jadi 2. Daripada item tu banyak sangat. Item tu berpuluh-puluh dekat 80. Itemnya semua ada berapa? 14 konstruk 1, konstruk kedua 13. Mana ada 27. Okey, jadi dah hampir selesai dah item kita. Jadi lepas tu kita semak komponen transformation matrix. Tengok dia punya ni. Komponen transformation matrix, kalau boleh hubungan ni antara variable ni jangan lebih daripada 0.2. Kalau lebih 0.2 tu maknanya dia sangat, kalau boleh dia bawah 0.2, yang ni 1.15. Cantik. Baik. Okey. Jadi kita dah habis dah kesahan. Jadi maknanya kesimpulannya ada 2 cara. Kesahan guna pakar. Yang kedua ialah kesahan kita menggunakan analysis factor. Jadi rakan-rakan jelaslah kesahan pakar menggunakan pakar lah. Kalau analysis factor ni kita guna SPSS ataupun responden. Kalau pelajar gunakan pelajar, bukan gunakan pakar. Jadi jelas ya rakan-rakan pensyarah, rakan-rakan pendidik di seluruh Malaysia. Baik, yang ini ialah
kita pergi kepada topik terakhir. Saya ingat tak lama lah, sikit je. Kaedah ujian kebolehpercayaan. Yang pertama, kaedah ujian prapaskah, pemeriksaan separa dan kontensi dalaman. Ujian prapaskah ni maknanya kita ada 2 ujian. Ujian pra pertama, ujian pasca. Mana ujian pertama ni ada item. Kita ada 3 je. Kata ada 10, mungkin 10 item. Ujian pasca, katalah mungkin ada ini 3. Jadi kita buat ujian 2 kali. Kita ada apa itu soalan kan, soalan. Kita buat ujian pertama bulan ni, ujian pra. Lepas tu kita buat ujian pasca mungkin 3 bulan kemudian ke 6 bulan kemudian. Jadi kalau ada hubungan yang tinggi, korelasi yang tinggi antara keputusan ujian itu, maknanya baguslah dia punya kebolehpercayaan, ya. Jadi kita boleh gunakanlah dalam konteks ni untuk lihat kepercayaan satu ujian ke ataupun satu ujian lah, ujian. Mungkin kita tengok keputusan dia, tengok min dia. Kalau dia punya keputusan tu tinggi, jam prapaskah maknanya bagus. Baik. Yang kedua ialah kaedah pemisahan separa, split half. Split half ni maknanya dia ada satu ujian, ada item-item dia. Tapi itemnya katalah ada berapa ni? Ada 6. Jadi kita bagi 2 item tu. Ada 6 tu, 3 kita masuk dalam sini, 3 lagi kita masuk dekat sana. Kelompokkan. Daripada 6 item tu kita kelompokkan 3-3. Jadi ada 2 kelompok. Lepas tu kita bagikan test. Bagi test 2 kelompok ni kepada pelajar. Kita tengok dia keputusan dia. Kalau didapati maknanya baik, agak bising suara, dapati korelasi tinggi, ada gangguan sikit, mungkin ada gangguan sikit. Mungkin rakan-rakan tak ada masalah ya. Kalau tak masalah saya boleh teruskan ya. Jadi kalau kata markah antara dua-dua tu tinggi, yang kita dah pisahkan ujian yang sama, kita pisahkan item tu pada 2 kelompok, kita bagi ujian kelompok tu, tengok korelasinya okey, tinggi maknanya kesan tu bagus. Ya, itu yang ini ialah kaedah konsistensi dalaman. Ini biasa kita buat. Kita panggil kajian ni, kajian internal consistency approach ni ya. Jadi atau lebih tepat tu kita buat ujian Alpha Cronbach ya. Pernah dengar kan rakan-rakan? Selalu pernah dengar. Jadi ini memang familiar lah, rakan-rakan pendidik kita buat jadi ini prosedur dalam SPS tahulah kan. Kita masuk analyze, scale, reliability analysis, apa semua. Kita akan dapatkan. Ini teknik dia lah, SPS analyze. Kita klik analyze dalam SPSS tu, data dah masuk semua. Kita klik analyze. Analyze keluar ni semua ni. Dalam keluar itu semua kita pergi kepada scale. Scale. Kan? Scale warna kuning ni. Daripada scale tadi tu, nampak cursor saya tu? Warna kuning tadi tu kan? Scale kepada reliability analysis. Klik situ. Lepas tu keluar kotak ni. Kotak ni kita masukkan. Kita tengok kotak ni ada banyak dia punya item-item dalam data ni. Item yang mana kita nak tengok tu kita masukkan dalam kotak ni. Warna kuning ni. Kan? Kita pindahkan. Senang je. Kita klik panah-panah ni. Anak panah ni dah tuju ke sini. Tapi anak panah ni biasa tuju ke sana lah. Kan? Kita klik anak panah yang tuju ke sana tu, dia pergi masuk ke dalam. Lepas tu ni model alpha ni biarlah. Dia memang macam tu. Kemudian kita pergi kepada reliability analysis statistik tu, dia ada kotak ni. Kita letakkan scale, klik scale if item deleted. Lepas tu klik item, inter-item correlation. Kita buat sini ialah none. Kita continue lah dalam kotak reliability analysis statistik berkenaan. Lepas tu kita dapat dapatan ni. Ni output dia lah. Saya ingat rakan-rakan pendidik pernah tengok lah. Ni dapatannya. Tengok alpha dia 0.85. Sangat tinggi. Ya. Jadi maknanya dia ada berapa item? 27 item. Ya. 0.85. Ni dapatan output dia. Sangat tinggi lah. Ya.
Ya, baik. Satu satu ni atom dia bagus. Dia punya alpha keseluruhan dia atom ni ialah 0.858 ya. Yang ini ialah kita tengok juga yang ini. Yang ini ya. Corrected atom total correlation. Biasanya kita tengok ni kalau kata ini 0.116 ni kan, 0.1 ni kan, yang ini patut kita kena buang lah sebab ni dia bawah daripada 0.3. Kalau kita buang ni, kita akan dapat alpha ada 0.863. Tadi 0.58 kan, jadi kena buang. Ya, sebab ni buang ke ataupun kita buat suai balik lah. Sebabnya kita boleh buat suai balik kan, tapi mungkin atom kita banyak, jadi tak payahlah kita nak buat suai, kita mungkin boleh delete lah. Jadi kalau kita bawah 0.3 ni, kita buang. Yang ni lebih daripada 0.3 ni kita terima. Ni bagus, atom ni bagus. Ni bagus. Ya. Mana kita tengok daripada alpha tu tadi, keseluruhan, tu okey. Tapi lepas tu tengok daripada atom pula. Kalau atom tu banyak, tak apalah, maknanya kita boleh buang yang bawah 0.3 tu. Ini ada rujukannya lah, bukan saya bercakap ni, rujukan, ada rujukan. Rujukan daripada Nalali dan juga Boubacar. Maknanya kalau corrected atom correction tu di bawah 3, maknanya dia tak boleh kita terima lah. Sebabnya dia 0.3 ke atas, kita terima atom tu. Jadi atom yang alpha yang bagus ialah lebih daripada 0.7 ke atas. Alpha krombat yang bagus yang lebih daripada 0.7 ke atas. Baik. Ini dia punya nilai alpha lah. Ini saya ambil daripada sebuah buku. Buku daripada Profesor Dr. Ghazali. Ada buku tu. Dia sebagai maklumat lah. Saya tak payah sebut lah. Ini satu lagi yang kenapa saya ni, maknanya 6.0 pun masih boleh diterima juga berpuas hati ya. Tapi sebabnya lah 0.7 stabil kita Nalali. Lebih tinggi tu baguslah, sangat baguslah. Baik ya. Tapi kalau dah bawah 0.6, 0.7, 0.6 pun boleh juga diterima. Baik. Ini yang terakhir, dah sampai penghujung ya. Yang ini kebolehpercayaan menggunakan pakar. Tadi tu kebolehpercayaan menggunakan responden tadi lah, maknanya alpha krombat tadi menggunakan responden. Kalau pelajar responden lah, tapi ini pakar ya. Inter-observer agreement. Ya. Jadi saya ambil daripada jurnal Cik Aris lah, Cik Aris Hanafi. Tajuk yang sama tadi. Jadi berdasarkan Barrington, Nur Khalid, Izwan dalam mendapatkan inter-observer agreement ni ialah mendapatkan nilai persetujuan antara penguji. Inter-observer agreement terdapat dua kaedah. Mana dalam konteks ada dua kaedah ya. Pertama kaedah peratusan persetujuan dan kaedah kapar lah. Jadi saya hari ini saya fokus kepada kaedah peratusan persetujuan. Yang mungkin kapar ni mungkin hari lain lah. Kalau ada masa kita akan buat lain lah. Jadi untuk tu maknanya kaedah peratusan persetujuan ni maknanya kita lihat peratus je. Peratus persetujuan je ya. Contohnya. Jadi pakar ni lebih lah. Pakar dalam konteks ni, dalam konteks pekaji ni lah ada 8 orang pakar. Melihat untuk menilai rubrik kemudahan syariah di program matrikulasi tadilah. Jadi sekarang ni pengkaji tu bagi video PNP kepada pakar. Jadi pakar nilai lah menggunakan borang penilaian berserta dengan rubrik pentafsiran. Dia ada video, dia ada borang untuk disemak oleh pakar tadi tu dengan ada rubrik persetujuan tu. Jadi faham ya? Jadi ini rumusnya, rumus untuk melihat observer agreement tu maknanya bilangan setuju bagi dengan bilangan kurungan setuju tambah tak setuju ke 100. Dalam konteks ni dia dapat peratusan sebanyak 8.32. Jadi dalam konteks ni tinggilah, tinggi. Maknanya kalau lebih 0.7 menurut Izwan Nur Khalid dapatan dia 8.3 ni, dia ikut konstrak dia kan. Dia punya purata keseluruhan 8.3. Jadi maknanya kebolehpercayaan dalam rubrik itu berdasarkan kepada borang penilaian yang diberikan kepada pakar tadi tu, ikut rumus yang telah diberikan tadi tu, selama 8 orang pakar tadi, persennya ialah 83. Maknanya 83
lebih daripada 70, maknanya kebolehpercayaannya sangat baguslah. Ya. Jadi ini yang digunakan lah, maknanya dalam konteks inter-server agreement. Jadi dah sampai kepada penghujung. Jadi saya mungkin kita pada soal jawab lah. Mungkin saya dengan Cik Mubin lah. Saya dengan Cik Mubin mungkin akan ada pertanyaan kepada rakan-rakan pendidik. Jadi saya kembalikan kepada Cik Mubin atau macam mana kita boleh sama-sama. Terima kasih kepada Dr. Kamarudin ya. Jadi kita dah dengar untuk bahagian Dr. Kamarudin tadi ya, iaitu bagaimana pembinaan instrumen kuantitatif. Jadi mungkin kita buka satu atau dua soalan sebelum kita tutupkan CPD online kita pada pagi ini ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk buat pertanyaan kepada Dr. Kamarudin ataupun saya terpulang. Mungkin kami boleh saling membantulah untuk menjawab. Agaknya semua dah faham kot. Baik. Ya, terima kasih kepada Meng OT ya. Terima kasih. Jadi tak ada masalah yang tadi. Okey pun. Ada soalan. Okey, kita tengok apa dia punya pertanyaan. Chat ya. Apa sikit dia tengok apa yang ditanya. Dia tengok Cik Mubin bawah tu. Apa pertanyaan? Kebolehpercayaan ya. Hmm. Okey, untuk kepercayaan saya tadi ya. Ada soalan-soalan. Oh ni. Oh sangat banyak soalan ya. Bawa soalan memang banyak. Terima kasih banyaklah. Mana satu? Apa ya? Okey ni, buku SPSS yang lama. Daripada Taris ni beritahu untuk kebolehpercayaan dan kesan ni satu yang keadaan cukup baik. Okey, terima kasih banyak. Versi SPSS ni ada banyak Yang terkini saya ingat 20 ya. Versi SPSS 2022. Dia setiap tahun dia keluar versi-versi baru. Suara clear Mubin? Okay. Excel boleh guna Excel. Excel boleh. Ada rakan saya guna Excel. Ada rakan saya Dr. Dewa Dison dia bersara dia gunakan Excel. Dia boleh buat. Tapi saya tak maulah guna Excel sebab saya tak pandai Excel. Saya guna SPS, banyak sangat SPS tu dalam tu explore, boleh buat macam-macam kita pulang kepada individu lah, mana yang sesuai lah. Lagi apa? Ya, variant tu sangat penting lah untuk melihat konstruk variant, nilai variant tu. Ya, jadi baiklah. Jadi sangat banyak tulisan-tulisan yang memuji kami. Jadinya saya tak sempat nak tengok banyak sangat ni. Kalau ada yang nak bertanya bolehlah tanya yang setakat saya mampu sebelum kita tamatkan. Sekarang dah pukul berapa Cik Mubin? Hampir pukul 12 Jadi saya terima kasih banyaklah, minta banyak-banyak kalau ada perkara-perkara yang terlepas pandang. Oh Sam, Sam, ni Dr. Hanim Sam. Dr. Hanim ni rakan saya ni, pakar Sam lah. Pakar Sam. Jadi nantilah apa kita boleh buat ceramah Sam. Kita minta Dr. Hanim bagi Sam. Dia mungkin Dr. Hanim pula lepas ni ya. Boleh. Sebagai PD online. Sebab selalu banyak soalan ditanya Dr. K ya. Macam mungkin juga ya. Banyak saya pun Prospen di sini. Prospen ni adalah program persediaan pensyarah-pensyarah ya. Jadi samping kita nak pastikan pensyarah kita ni selesai pengajian PhD mereka, masters mereka, kita juga memberikan khidmat kepada guru-guru sekolah. Apa-apa yang berkaitan dengan mock bebua ke, apa-apa perkongsian kita boleh bagilah kepada rakan-rakan semua.
Ya, SPSS ni ialah program satu perisian daripada Sabariah Setapa satu program lah SPSS. Satu lagi ada satu lagi program. Saya tak tahu, tak ingat program apa tu. Ada dua program yang lebih kurang macam SPSS ni. Tapi yang biasa kita buat ialah program yang kita gunakan ialah SPSS. Okeylah, jadi saya ingat itu sajalah. Saya minta ampun dan maaf bagi pihak saya kalau ada silap salah dan lain kali kita boleh share lah kepada rakan-rakan pendidik di seluruh Malaysia. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu datang daripada saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Cik Mubin. Okey, terima kasih kepada Dr. Kamarudin ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi untuk CPD online pada hari ini ya, pembinaan instrumen kajian dan pendidikan teori dan juga praktikal ya. Jadi kita telah habiskanlah daripada tadi pada pukul 10 hingga sekarang menghampiri pukul 12. Jadi diharapkan sedikit dapat membantulah tuan-tuan dan puan dari segi mungkin refresh kembali dari segi pembinaan instrumen tersebut. Okey. Jadi kami juga mohon maaf lah bagi pihak saya mungkin terdapat beberapa orang kata dari segi teknikal selalunya. Jadi kami mohon maaf mungkin dan tuan-tuan dan puan boleh juga melihat sesi rakaman pada petang ini pukul 2.30 melalui YouTube ya. Jadi link untuk YouTube itu telah dilekatkan ya, nanti akan dimasukkan. Jadi tuan-tuan akan boleh gunakan link YouTube itu untuk sesi rakaman pada petang ini. Jadi itu sajalah saya bagi pihak saya dan juga bagi pihak Dr. Kamarudin Ilyas mengucapkan ribuan terima kasih kepada kehadiran tuan-tuan dan puan pada pagi ini. Semoga tuan-tuan dan puan dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa lagi pada lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.